أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا إنه من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وتركنا على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك أو ضال اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته وجاهد جهاده إلى يوم الدين طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد. Alhamdulillah, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. InsyaAllah pada malam ini kita akan menyambung kita punya pengajian ataupun kita punya perkongsian mengenai syarahan daripada kitab Al-Fawaid yang merupakan karangan Imam Ibn Qayyim. Sebelum ini pada siri yang pertama kita sudah pun menceritakan sedikit sebanyak mengenai biodata pengarang. Kita juga telah masuk dalam perkongsian yang pertama mengenai bagaimana mengambil manfaat daripada Al-Quran, dan juga pada hari ini kita cuba merungkai ataupun menyambung perbahasan kita mungkin agak dalam sedikit mengenai tadabbur beliau terhadap surah Qaf. Sebelum ini pada siri yang pertama kita menyatakan beliau menyebut syarat-syarat untuk mengambil manfaat daripada Al-Quran ini ada 4 syarat. Yang pertama adanya ayat Quran, yang kedua adanya benda yang menerima iaitu hati yang hidup, yang kedua, yang ketiga adanya pendengaran, mendengar, dan juga hadirnya jiwa untuk menyaksikan ataupun menghadiri ayat itu. Jadi itu adalah daripada surah Qaf kan, surah Qaf yang mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqa sam'a wa huwa syahid, surah Qaf ayat ke-37 kan. Sesungguhnya di sana ada peringatan bagi sesiapa yang mempunyai hati ataupun dan juga orang yang meletakkan pendengarannya dalam keadaan dia hadir terhadap ayat itu. Jadi pada hari ini baru kita masuk dalam satu perbahasan yang agak mendalam sedikit mengenai surah Qaf ini. Bagaimana surah Qaf ini Ibn Qayyim cuba merungkaikan perbahasan ini dengan perbahasan yang membincangkan hari akhirat, membincangkan mengenai tauhid, membincangkan mengenai nubuwah, kenabian Nabi Muhammad SAW, dan juga membincangkan mengenai kebangkitan manusia. Bagaimana manusia dibangkitkan, serta di sana juga ada kalau sempat kita akan cuba habiskan perbahasan itu pada hari ini, kalau tak sempat kita berhenti pada masanya. Jadi dalam surah ini secara umumnya adalah surah Makkiyah, surah Qaf surah Makkiyah. Tuan-tuan boleh kalau nak buka dalam saya galakkanlah kalau tuan-tuan ada Quran boleh buka surah Qaf muka surat 518 ya. Dan surah Qaf surah ke-50 ya. Jadi surah ini berkisar mengenai bagaimana orang kafir dia mengingkari kebangkitan semula manusia. Jadi surah ini dia Allah SWT menolak dakwaan-dakwaan tersebut dengan mendatangkan bukti-bukti yang nyata di dalam ayat-ayat yang ada. Jadi kita mulakan na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Beliau bukan pergi daripada satu ayat ke satu ayat, tapi beliau menghimpunkan plot-plot yang penting di dalam surah ini. Jadi saya ikut beliau punya step lah, pace beliau di dalam syarahan ini. Beliau mengatakan bahawa surah ini telah menghimpunkan asal usul iman. Bagaimana mengatakan surah ini menceritakan, membuktikan mengenai permulaan dan pengakhiran, tauhid dan nubuwah, dan juga beriman dengan para malaikat. Itu yang pertama. Yang kedua, surah ini juga menceritakan mengenai pembahagian manusia pada hari akhirat. Bagaimana manusia pada hari akhirat ada yang berjaya dan siapakah dia ciri-cirinya, dan juga ada yang celaka dan apakah juga ciri-cirinya. Dan serta surah ini, yang ketiga, surah ini juga menceritakan mengenai bagaimana kesempurnaan sifat Allah Subhanahu Wa Taala, kesempurnaannya dan juga jauhnya Allah Subhanahu Wa Taala daripada sebarang bentuk kekurangan, kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kudrat dan kemampuan, kesempurnaan hikmahnya. Ketiga-tiga ini akan menjawab syubhat-syubhat orang yang mengatakan bahawa Allah, bagaimana Allah boleh
mengembalikan manusia semula, sedangkan manusia dah hancur. Macam mana dia boleh kembalikan semula manusia? Serta surah ini juga menceritakan mengenai dua kiamat. Kiamat yang pertama adalah kiamat yang kecil, iaitu mati. Kiamat yang kedua adalah kiamat yang besar, iaitu hari kiamat itu sendiri. Jadi daripada mati membawa kepada satu bentuk kiamat yang besar. Dan juga serta Allah juga menceritakan di dalam surah ini ada dua jenis alam. Alam yang kecil iaitu alam dunia, serta alam yang besar, yang lebih besar lagi iaitu alam akhirat. Dan itu yang keempat. Jadi yang kelima apa pula? Ini seolah-olah Imam Ibn Qayyim meringkaskan surah ini secara sinopsisnya. Bagaimana beliau akan pergi satu persatu mengikut sinopsis ini. Serta Allah juga menceritakan perihal kejadian insan. Permulaannya, serta bagaimana kematiannya, serta bagaimana ketika dia mati, serta bagaimana ketika dia dikembalikan, maksudnya dihidupkan semula, serta bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala meliputi ilmunya, meliputi seluruh ahwal, seluruh perihal manusia itu. Hatta was-was manusia pun Allah tahu. Jadi kat situ juga Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan di dalam pengawasan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah telah menugaskan para malaikat menghitung segala amalan-amalan manusia. Mungkin di kalangan kita ada bertanya, kalau Allah mampu buat semua benda, kenapa Allah nak? Kenapakah tidak Allah tak perlu malaikat pun? Allah boleh kira sendiri, Allah boleh tulis sendiri kan? Itu mungkin persoalan-persoalan yang timbul daripada kita. Jadi kat situ sebenarnya itulah menunjukkan ketinggian rahmat dan juga keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Maknanya apabila ada malaikat yang mencatat, apabila ada tangan kita ni di hari akhirat, dia akan bercakap, mata kita akan bercakap, mulut kita akan bercakap. Mulut kita tak bercakap, sebab mulut kita boleh sembah kan. Hidung kita akan bercakap, kaki kita akan bercakap, seluruh badan kita akan bercakap. Semua itu akan menjadi saksi ke atas kita dan menunjukkan keadilan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap apa yang kita akan dibalas pada hari itu. Jadi semuanya ini apabila surah ini menceritakan satu persatu, kat situ menonjolkan sisi-sisi kesempurnaan ilmu, kesempurnaan kemampuan, kudrat dan juga kesempurnaan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala terhadap manusia ini, apatah lagi nak mengembalikannya semula. Jadi secara umumnya demikian, maknanya itu sinopsis surah ini. Dan demikian juga surah ini dalam Imam Ibn Qayyim cuba merungkai bahawa di sana ada beberapa syubhat. Ulama mutakallimin, maknanya ulama akidah, ada yang berbeza pandangan. Walaupun ada satu pandangan yang saya kira itu bukan pandangan ahli sunnah wal jamaah, yang mengatakan bahawa apabila kita dibangkitkan, Allah bangkitkan kita dengan jasad yang lain. Bukan tangan ini, tangan yang lain. Bukan muka ini, muka yang lain. Bukan kaki ini, kaki yang lain. Jadi Ibn Qayyim mengatakan sekiranya demikian, kalaulah itu yang berlaku, maknanya Allah membangkitkan kita dengan tubuh badan yang lain ataupun hatta dengan roh yang lain, maka sudah pasti itu bukanlah namanya kebangkitan. Itu bukanlah dikiranya kebangkitan semula. Itu bukanlah satu kebangkitan semula, bahkan itu adalah penciptaan baru. Itu bukan kebangkitan. Jadi hatta kalaulah yang diazab itu adalah tangan yang lain, mata yang lain, kaki yang lain, badan yang lain, daging yang lain, maka sudah pasti itu tidak adil. Sebab yang lain itu tidak pernah berdosa kan. Maknanya yang dimaksudkan itu tak pernah buat apa-apa, tiba-tiba kena azab. Jadi kat situ tidak ada kesetimpalan, kesetaraan di situ. Jadi kat sini kita tengok bagaimana Allah SWT apabila menceritakan satu persatu, ia menunjukkan betapa besarnya ataupun betapa luasnya dan mendalamnya ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab itu Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam surah ini, pada awal-awal surah Allah Subhanahu Wa Taala mengatakan ayat keempat, qad alimna ma tanqusul ardu minhum wa indana kitabun hafiz. Dan sesungguhnya kami mengetahui apa yang kurang daripada bumi. Maknanya apa yang dimakan oleh bumi. Maknanya jasad-jasad manusia yang hancur ni kami tahu dah. Kami tahu dah apa yang hancur, siapa yang wa indana kitabun hafiz. Di sisi Allah SWT ada kitab, ada rekod yang menjaganya. Maknanya walaupun jasad kita dah hancur satu masa nanti kan. Mudah-mudahan kita digolongkan di kalangan orang-orang yang terjaga jasadnya. Amin ya Rabb. Jasad manusia yang hancur dah bercampur dengan tanah, dah bercampur dengan jasad lain, dah bercampur dengan petroleum dan seumpamanya kan. Allah kata kami tahu apa yang telah hancur di atas bumi ni. Maknanya Allah tahu sebiji-sebiji satu persatu. Maknanya tidak keliru di sisi Allah Subhanahu Wa Taala apa-apa sahaja yang boleh hidup, semuanya ada rekod dia. Jadi kat sini Ibn Qayyim menyatakan ada syubhat, apakah
yang mengatakan kenapa orang yang ulama kalam ataupun taklah kita kata ulama, mereka boleh berpandangan bahawa yang dibangkitkan bukan badan kita. Yang dibangkitkan bukan badan sekarang ni. Roh hatta, roh itu bukan roh yang hari ini, roh lain. Kan? Kerana ada 3 sebab. Yang Ibnu Qayyim mengatakan mereka yang pertama mereka mengatakan bahawa apabila sudah bercampur-campur baur segala badan manusia dengan tanah, maka sukar untuk nak diasingkan. Kan? Hatta contohnya orang dilonggokkan, sekumpulan manusia dilonggokkan dan semuanya hancur. Macam mana kita nak tahu ini tangan siapa, ini daging siapa, ini apa kan? Jadi logik akal mereka mengatakan mustahil. Macam mana nak kumpulkan balik jadi manusia balik? Mustahil. Itu yang pertama. Maknanya benda tu tak boleh nak buat. Maknanya orang logik akal tak boleh nak pergi bagi dia lah, bagi mereka. Dan yang kedua, tak mampu untuk nak dilakukan perkara itu. Yang ketiga, mereka mengatakan benda tak ada faedah. Maknanya sebab apa? Kenapa nak bangkitkan benda yang sudah lama? Sedangkan di dalam perjalanan alam ini semuanya itu apabila ada orang mati adalah orang baru. Apabila mati datanglah yang baru. Maknanya bukanlah kenapa kena bangkitkan yang lama hidup balik kan? Seolah-olah benda tu benda yang tidak ada hikmahnya. Maknanya seolah benda tu benda tidak ada faedah. Maka mereka mengatakan oleh kerana itu Allah tidak akan buat benda tidak ada faedah, maka dia akan buat benda yang baru. Dia tidak akan lakukan benda yang membangkitkan balik benda yang lama. Jadi Ibnu Qayyim mengatakan syubhat-syubhat ini boleh dijawab di dalam surah ini, dan juga semuanya itu terjawab dengan mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala mempunyai kesempurnaan ilmu. Yang disebut tadi tu, Allah tahu apa sahaja yang hancur di atas muka bumi ini. Hatta Allah sebut di dalam surah Al-An'am, wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha wa 'indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha illa hu wa ya'lamu ma fil barri wal bahri wa ma tasqutu min waraqatin illa ya'lamuha. Sesungguhnya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adanya kunci-kunci ghaib. Indahu mafatihul ghaibi la ya'lamuha, tidak ada sesiapa yang tahu melainkan Allah Subhanahu Wa Taala. Wa ya'lamu ma fil barri wal bahri, dan juga Allah mengetahui apa yang ada di atas darat dan di atas di dalam lautan. Serta wa ma tasqutu, dan tidak ada satu pun pohon, satu pun daun yang jatuh ke atas muka bumi ini melainkan Allah tahu. Jadi apalah sangat, satu daun pun jatuh, kita nampak berapa banyak daun. Semua tu dalam rekod Allah SWT, dalam ilmu Tuhan, ilmu Allah SWT. Jadi itu menunjukkan bahawa itu sudah menolak sebarang syubhat yang mengatakan Allah tak mampu ataupun benda itu tidak masuk akal untuk nak dilakukan. Dan juga yang kedua, bagaimana Al-Quran menolak hujah bahawa Allah tidak mampu itu. Allah mengatakan bala qadirin, ataupun dalam ayat surah Yasin, awalaysa alladhi khalaqas samawati wal arda biqadirin ala an yakhluqa mislahum bala wa huwal khallaqul alim. Dan maknanya dalam surah ini Allah mengatakan tidakkah yang menciptakan itu Allah yang menciptakan langit dan bumi ini mampu untuk buat benda yang sama macam tu. Bala wa huwal khallaqul alim. Dan sekali-kalinya bahkan tidak. Maknanya bahkan tidak ini dilawan kepada tidakkah kan? Maknanya iyalah. Maknanya benarlah Allah itu bala wa huwal khallaqul alim. Dan dialah Allah SWT yang maha mencipta, lagi maha mengetahui, menolak segala bentuk syubhat-syubhat yang mengatakan tidak mampu ataupun tidak tahu. Dan dalam masa yang sama, nak menolak syubhat yang ketiga yang mengatakan Allah SWT ini tak ada faedahnya. Dia kata faedahnya banyak. Maknanya faedahnya Allah, yang pertama Allah menafikan segala benda yang dibuat itu adalah bermain-main. Maknanya bukan abas. Allah SWT menyebut dalam surah Ad-Dukhan ayat ke-37, 38 Allah SWT menyebut wa ma khalaqnas samawati wal arda wa ma bainahuma la'ibin. Sesungguhnya tidaklah kami mencipta langit dan bumi ini dan juga apa yang ada di antara keduanya kerana kami main-main. Maknanya tak ada benda yang Allah ciptakan itu semua main-main. Dan semuanya itu atas satu tujuan yang cukup besar, atas satu hikmah yang cukup besar. Dan juga di dalam surah yang lain, ayahsabul insanu an yutraka suda, adakah manusia diingatkan mereka itu akan dibiarkan, maknanya tanpa sebarang tanggungjawab kan. Serta dalam surah Al-Mu'minun Allah juga menyebut afa hasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Dan adakah kamu merasakan bahawa kami menciptakan kamu ini sia-sia dan kamu ini tidak kembali. Jadi semuanya itu menunjukkan bahawa penciptaan segala yang Allah ciptakan itu mempunyai satu nilai yang cukup besar. Dia bukannya
kadang-kadang hikmah ni macam kita sebut. Hikmah ni bukan semestinya kita kena tahu. Maknanya kejahilan kita terhadap sesuatu hikmah daripada Allah SWT itu tidak menunjukkan Allah itu tidak hikmah. Kejahilan kita kepada kita, kembali kepada kita. Dan bukan kembali kepada Allah itu tidak hikmah, itu masalah kita. Kadang-kadang bila kita menerima ataupun apa-apalah kan, takdir-takdir yang kena pada itu, kenapa buat macam ni, kenapa tak macam tu, kenapa tak macam ni, kita kata subhanallah. Dan benda-benda macam ni sedikit sebanyak dia boleh, na'udzubillah, dan kalaulah tidak dibendung, dia boleh membawa kepada sedikit hakisan tauhid kepada kita. Sebab kita seolah-olah sedang menafikan hikmah, mempertikai hikmah. Jadi ketidakfahaman kita tidak mengurangkan hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita boleh bayangkan daripada kita awal hidup sampailah kita besar, bagaimana segala benda-benda yang kita rasa kita tak suka itu, kita rasa bila kita dah besar ni baru kita faham kan, mana betapa pentingnya kita kena marah waktu kecil, betapa pentingnya kita kena susah dulu, berapa pentingnya kita kena penat belajar, dan betapa pentingnya kita kena sekian-sekian, kena apa-apalah kan, benda-benda yang kita tak suka waktu dulu kan. Waktu sekarang ni kita dah besar ni, wallahualam mungkin lagi 10-20 tahun kita akan faham lagi. Dan itu pun sedikit sudah menunjukkan betapa tingginya hikmah Allah di dalam mengatur diri kita. Maka kenapakah benda-benda ataupun perasaan yang sama tidak boleh kita lalui ataupun tidak boleh kita pegang ketika kita melalui takdir-takdir yang mendatang. Jadi mengenai perkara ini, Allah SWT menyebut apabila Allah menciptakan semua benda itu dengan satu bentuk hikmah, dengan satu kebijaksanaan yang besar, dia menolak segala syubhat-syubhat yang mengatakan tak ada faedahnya dibangkitkan semula dan seumpamanya. Jadi macam kita sebut, sebenarnya apa yang jadi permasalahan kita di dalam memahami tauhid ini, apabila kita meletakkan pemikiran itu dalam kerangka kita yang sedia ada. Sebenarnya silap. Kita cuba nak faham dalam macam mana tangan Tuhan ni, macam mana tangan tu, itu problem. Macam mana kaki Tuhan, itu problem. Macam mana Tuhan tu tahu dia macam kita tahu ke? Kita tahu bila kita baca buku baru kita tahu Tuhan tu tahu dia macam mana. Tuhan pun ada buku ke? Tidak, semua itu adalah satu syubhat-syubhat syaitan. Syaitan cuba meletakkan Allah di dalam badan, ataupun menggambarkan ataupun memberi gambaran-gambaran yang salah terhadap Tuhan. Sebab itu Allah Taala menyebut laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidaklah Allah itu sama seperti apa-apa pun. Dan apa-apa yang kita bayangkan bukan. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Dan juga Allah, dan dialah Allah Subhanahu Wa Taala yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Jadi semuanya ini apabila kita meletakkan akal kita sedia ada ini, dan meletakkan Tuhan dalam kerangka akal kita akan jadi problem. Sebab apa? Sebab Tuhan yang menciptakan akal. Maknanya akal kita ini tidak boleh menggarap sepenuhnya ilmu Tuhan. Jadi bila kita nak cuba nak faham atas zat Allah Subhanahu Wa Taala, maka kat situlah mulanya syaitan dicuba merosakkan. Sampai dia kata, ni kenapa? Takkanlah Allah buat macam ni kan? Sebab tak logik lah Allah buat macam ni. So semuanya logik-logik itu kita letak dalam kita punya kerangka kita. Macam biasa hadis yang mengatakan, bila syaitan mengatakan Allahu khalaqal khalq, Allahu khalaqal khalq kan? Adakah Allah yang menciptakan semua makhluk ini? Habis itu faman khalaqallah. Habis itu siapakah yang mencipta Allah pula? Ini syubhat yang syaitan masuk ni. Dan siapa pula yang cipta Tuhan? So jadi Nabi kata bila sampai kepada persoalan itu, maka katakanlah falyasta'id billahi minasyaitonir rajim. Katakanlah amantu billah falyasta'id billahi minasyaitonir. Maksudnya aku beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan aku berlindung. Dia hendaklah dia berlindung dengan Allah daripada syaitan yang direjam. Sebab syaitan dia cuba memasukkan tasawur gambaran Tuhan itu dalam akal kita dengan kita punya, sampai kita boleh bayangkan Tuhan ni macam tangan kita ke, macam diri kita. Itu semua satu gambaran yang salah. Sebab itu Sayyidina Ali mengatakan, ya man ghayatu ma'rifatihi al-'ajzu 'anil ma'rifah. Dan wahai Allah, wahai Tuhan yang mana penghujung makrifat Tuhan ini adalah tak tahu untuk nak tahu Tuhan ni macam mana. Maksudnya penghujungnya adalah kita jahil. Itu penghujung makrifatullah. Kita jahil terhadap Tuhan. Itu penghujung dia. Bukannya kita boleh gambarkan Tuhan ni macam mana. Itu salah tu. Kita boleh gambarkan Tuhan ni kat syurga je. Kan, gambarkan dengan mata kepala kita nampak Tuhan pada ketika itu kan. Tapi apa benda yang kita fikirkan, macam mana bentuk apa semua, itu semua bukan. Sebab itu Allah SWT menyebut laisa
laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Jadi oleh itu bila kita katakan segala bukti-bukti yang Allah bawa yang di dalam surah ini yang mengenai penciptaan alam, penciptaan langit dan bumi, penciptaan tumbuh-tumbuhan dan seumpamanya, semuanya menunjukkan kepada tauhid Allah Subhanahu taala, dan juga selepas itu Allah Subhanahu taala menyatakan juga kepentingan nubuah. Kat sini sebenarnya kadang-kadang orang mungkin tak faham atau tak nampak apakah relation, apakah dia punya perkaitan di antara tauhid dan nubuah. Yang pertama sekali, sebelum kita masuk apakah perkaitan tauhid dan nubuah, kita kata macam mana tumbuh-tumbuhan, langit dan bumi ini boleh membawa kepada tauhid. Kan? Boleh jawab kan tuan-tuan dan puan-puan. Bagaimana segala langit dan bumi ini boleh membawa kita kepada kefahaman tauhid. Kan? Jadi kat situ Allah SWT benda ini boleh dirungkai dengan tadabbur kita dari Al-Quran apabila kita melihat Allah mendetailkan satu persatu kejadian alam. Allah menyebut satu persatu. Allah buat bumi macam ni. Allah tundukkan bumi. Allah jadikan pasaknya adalah bukit. Allah jadikan pohon kurma itu satu persatu dia punya susunan cantik dan seumpamanya. Dan semuanya ini membawa kepada hamba itu berfikir bahawa di sana ada satu kuasa yang menyusun. Kuasa yang cukup teratur, cukup cantik, cukup hebat, cukup penuh bijaksana dan menyusun semua keteraturan alam ini. Jadi sebab itu Allah SWT semuanya ayat-ayat itu sebenarnya menuju kepada manusia untuk manusia kembali kepada Allah SWT. Semuanya itu akan menuju ke situ. Dan tauhid ini maksudnya menyatukan. Apabila kita melihat semua alam ini dari sudut alam ciptaan Allah lah, bukan kita punya ciptaan kita kan, bukan ciptaan manusia, ciptaan Allah lah, cukup sempurna, cukup lengkap, dan semuanya itu sedang menunjuk kepada satu tauhid Allah SWT. Sebab itu Imam Ali pun menyebut, Sayyidina Ali menyebut, wa fi kulli syai'in lahu ayah tadullu ala annahu wahid. Dan setiap satu perkara adanya petunjuk dan petanda yang menunjukkan Allah itu Isa, Allah itu tunggal, Allah itu satu. Kan? Sebab kalaulah banyak Tuhan maka akan bercelarulah macam-macam lah patternnya, tak selari dan seumpamanya. Tapi bila semuanya cantik, semuanya menarik, semuanya menggetarkan jiwa dan seumpamanya, semua itu menunjukkan itu adalah daripada satu sumber yang satu. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira. Kalaulah itu ia bukan daripada Allah SWT, sudah pasti akan banyak perbezaan. Dan demikianlah juga Allah SWT menyebut dalam surah Al-Mulk, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut. Dan tidaklah itu menjadi satu bentuk di dalam kamu melihat ciptaan-ciptaan Ar-Rahman ini, tidak ada pun perbezaan, tidak ada pun kecacatannya. Kecacatan biasa tafsir menyebut, kalau kita baca terjemahan tidak ada kecacatan. Tapi dari sudut bahasanya, tafawud ini maknanya berbeza. Seolah-olah berbeza ini bukan berbeza bentuknya, tapi berbeza kesempurnaannya. Semuanya sempurna, semuanya cantik, semuanya menunjukkan kepada satu kemampuan, kudrat dan juga ilmu dan juga hikmah Allah SWT dalam penciptaan. Sebab itu bila Allah menceritakan mengenai ayat-ayat tadi, kalau kita tengok daripada awal itu menceritakan mengenai kejadian alam dan seumpamanya, afalam yanzuru, tidakkah mereka melihat ila sama ke langit, kaifa banainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wal arda madadnaha wal qaina fiha rawasiya. Boleh buka ayat itu bermula daripada ayat ke-6 dan seumpamanya sampailah akhir. Dan Allah SWT cerita satu persatu dan Allah akhiri dengan satu ayat, tabsiratan wa dzikra likulli 'abdin munib. Dan ayat-ayat itu boleh menjadi sebagai satu bentuk peringatan. Dan tabsiratan ni sebagai satu bentuk eye opener. Eye opener apa? Pembuka mata, maknanya dia terbuka matanya, dan juga selepas terbuka matanya melihat segala benda itu dengan satu pemandangan yang di sebalik itu, barulah tabsiratan wa dzikra, barulah dia boleh mengambil peringatan. Mengambil peringatan ini dia lebih mendalam lagi daripada tabsirah. Tabsirah ni dia melihat. Tazakkur ini dia mentadabbur, dia mula reflect. And tabsirah dia terbuka dia punya pandangan dia. Tazkirah ataupun zikra di sini, dan dia mengambil peringatan, dia cuba reflect dekat keadaan diri dia reflect terhadap apa yang dia sedang lakukan. Okey, jadi kemudian Allah sambung pula selepas itu ayat itu, wa nazzalna minas samaa'i ma'an mubarakan fa ambatna bi jannatin wa habbal hasid
Dan juga Allah SWT menyatakan di dalam ayat yang ke-9, kan, dan daripada langit kami menurunkan air-air yang penuh berkat, lalu kami menumbuhkan melalui air itu pohon-pohon yang rendang dan biji-bijian yang dapat dituai. Jadi kat situ Allah SWT apabila menceritakan, tadi Allah cerita mengenai langit dan bumi dan bagaimana Allah pasak bumi serta tumbuh-tumbuhannya. Kemudian Allah cerita pula Allah turunkan air yang menjadi sumber kehidupan mereka. Air yang menjadi daripada air itu yang menjadi sumber wa nazalna minas sama'i ma'an mubarakan fa ambatna bihi jannatin wa habbal hasid. Kan, maknanya Allah mencambahkan daripada air itu, dengan air itu tumbuh-tumbuhan, dan juga biji-bijian yang boleh dituai. Kalau kita boleh bayangkan, cuba kita bagaimana dekat dalam tanah yang gersang, air turun tiba-tiba boleh tumbuh. Kalau biji benih tu kita gabungkan biji benih apa, kacang merah, kacang hijau ke apa semua kan, kita nampak semua besarnya lebih kurang je. Tapi bila kita siram air, jadi bubuh tumbuh-tumbuhan yang berbeza. Biji benih durian ke, biji benih manggis ke apa ke, semuanya daripada bulat tu lah. Tapi bila siram air, letak tanah kat dalam tanah, siram air, letak baja, dia tumbuh jadi satu benda yang berbeza. Samalah juga dengan manusia. Daripada setitis air mani, dia boleh tumbuh, dia boleh berkembang jadi manusia. Ada kuku, ada mata, ada tak kuku dekat air mani tu? Tak jumpa. Kita tak boleh jumpa. Ada segala benda. Ada gigi. Kuku kita ni kalau kita potong sekarang ni, kita cabut kuku kita, tak ada kan? Ada tak kuku dekat dalam kulit ni? Tak ada kuku dalam kulit ni. Jadi semuanya itu menunjukkan bahawa Allah SWT menciptakan satu benda dengan kudratnya. Semua itu menunjukkan seolah-olah satu proses yang cukup sempurna. Rambut kita potong rambut, tiba tumbuh balik. Ada tak rambut dekat dalam kepala? Tak ada. Rambut kalau kita toreh kepala kita, bukannya ada stor rambut dalam kepala kita kan? Jadi demikianlah Allah mengatakan, Wambasna bi jannatin wa habbal hasid wan nakhla basighatin, dan juga Allah menceritakan mengenai pohon-pohon kurma la tal'un nadid. Dan semuanya air itu menunjukkan satu bentuk rezeki daripada Allah SWT kepada manusia. Dan demikianlah kami wa ahyayna bihi, kami menghidupkan dengan air itu baldatan maita. Baldatan maita ni tanah yang gersang. Dan kami menghidupkan dengan air itu tanah yang gersang menjadi satu tumbuh-tumbuhan yang banyak. Kadzalikal khuruj, dan demikianlah kebangkitan manusia. Subhanallah. Allah menyamakan, maknanya dengan ada boleh dengan tanah yang mati ni, kau siram air, letak biji benih, kau boleh hidup, dan demikianlah kami menghidupkan kamu. Kadzalikal khuruj. Jadi sebenarnya Al-Quran dia adalah satu risalah daripada Allah SWT, ataupun satu surat daripada Allah SWT untuk sentiasa menjadikan kita ini berfikir. Berfikir bukan semata-mata satu layer ataupun selapis, dua lapis, tapi berfikir pada lapis yang terakhir, iaitu di sebalik kejadian itu adanya Allah Subhanahu Wa Taala yang mentadbir, adanya kecantikan Allah Subhanahu Wa Taala, adanya ketinggian hikmah dan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, adanya di sana ujian, adanya sifat rahman, sifat rahmat, kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semuanya ini apabila Quran dia memandu kita untuk kita mengkiaskan. Kias ni apa? Kias ni kita cuba membandingkan. Dan habis tu kalaulah kalaulah kami boleh menjadikan daripada tanah yang gersang ini syurga ataupun taman-taman yang mekar, takkanlah engkau yang mati ni kami tak boleh hidupkan balik. Kan? Jadi sebab itu kadzalikal khuruj. Demikianlah kami demikianlah kamu akan dibangkitkan semula pada hari kiamat nanti. Kemudian daripada situ, yang seolah-olah apabila sudah terbukti, sudah kukuh pegangan tauhid, ataupun sudah tergerak hati musyrikin, kan, sudah terbuka tabsirah tadi kan, terbuka jiwa orang-orang yang melihat alam-alam ini, terus datangnya nubuah. Kat sini kita akan masuk kenapa perlunya nubuah, kenapa Nabi kena turun. Kenapa Nabi kena datang kat kita? Tak boleh Allah bagi hidayah kat setiap seorang dan seumpamanya. Sebab itu kat situ terus Allah SWT sambung daripada ayat itu, kadzabat qablahum qaum nuhin wa ashabur rassi wa thamud wa adun wa fir'aun wa ikhwanu lut ashabul aikati wa qaum tubba kullun kadzabar rusula fa haqqa wa'id. Dan kat situ Allah SWT menceritakan satu persatu. Ini bermula daripada
ayat 12 ayat 12 sampailah ayat yang ke-14. Kan kat situ sesungguhnya sebelum daripada mereka kaum Nabi Nuh dan juga penduduk Ras dan juga kaum Samud telah mendustakan para rasul. Kan? Demikian juga kaum Ad, kaum Fir'aun dan juga kaum Lut. Dan demikianlah juga penduduk Aikah serta kaum Tubba. Itu semua nama kaum-kaum yang terdahulu yang diutuskan padanya Rasul. Semuanya telah mendustakan para Rasul. Mereka berlakulah ancamanku ke atas mereka. Dan jadi kat situ Allah SWT menyebut kaitan nubuah dengan tauhid ini. Seolah-olah apabila seorang manusia sudah melihat adanya di sana Tuhan, adanya di sana hikmah penciptaan, adanya di sana tujuan penciptaan, adanya di sana satu kuasa yang mentadbir, maka di sana akan pergi kepada satu persoalan. So aku kena buat apa? Apa yang kita kena buat? Tuhan nak apa kat kita? Benda ni lah perlunya nubuah. Nabi datang memberitahu kita tanggungjawab kita. Kenapa kita datang ke sini? Kenapa kita diciptakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Seolah-olah Nabi membawa manual kehidupan. Apa yang patut kita buat? Habis tu kalau kita tak ikut, jadi apa? Jadilah macam kaum sebelum ini. Kaum sebelum ini yang mendustakan para Nabi dan para Rasul, akhirnya mereka diazab dan mereka dihapuskan. Kan? Semuanya itu adalah satu bentuk undang-undang daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Apabila sesuatu perkara, sesuatu makhluk tidak mengikut fungsinya, maka dia akan terhapus sendiri. Sebab dia sudah tidak layak untuk hidup di atas muka bumi ini. Jadi apabila makhluk ataupun kaum-kaum itu, dan Allah SWT mengutus para Rasul untuk menceritakan kepada mereka apakah fungsi mereka itu. Siapakah mereka? Apa yang mereka kena buat? Lalu mereka mendustakan utusan daripada Allah SWT. Jadi mereka tak layak untuk hidup. Mereka tak layak untuk hidup kekal di atas muka bumi sebab dia hanya membawa kepada kerosakan. Sebab kerosakan mereka, kekufuran itu adalah satu bentuk kezaliman. Dan janganlah kita bayangkan, kita kena faham, manusia ini hidup bersama dengan alam, bersama dengan haiwan, bersama dengan tumbuh-tumbuhan. Jadi kejahatan seorang manusia, dia bukan semata-mata efek dekat orang lain. Dia juga efek kat tumbuhan lain. Dia juga efek dekat haiwan. Kan? Dan semuanya itu ada efek dia. Jadi apabila sebab itu Allah SWT apabila adanya azab dan bencana atau hatta malapetaka, kita kena mentafsirkan ia sebagai satu bentuk amaran. Kita kena mentafsirkan itu sebagai bentuk teguran. Sebab apa? Sebab semuanya itu daripada Allah SWT. Dan Allah bukan, maknanya keberadaan kita. Sebab itu kalau kita tengok dengan hadis yang mengatakan hatta orang yang menuntut ilmu, binatang-binatang berselawat untuk dia, memberikan meminta ampun untuk dia, hatta al-hitani fil bahr, sehinggalah laut, ikan-ikan paus di laut beristighfar, meminta ampun untuk orang menuntut ilmu ini yang kita tengah datang hari ini, insya-Allah. Ikan-ikan kat akuarium ke apa semua minta ampun untuk kita kan, mudah-mudahan lah. Bukan kat akuarium lah, seluruh ikan lah, seluruh dunia ni. Dan juga haiwan-haiwan lain semuanya bertasbih dan juga meminta Allah mengangkat darjat orang yang berilmu. Seolah-olah nak mengatakan seseorang yang baik, dia bukan sahaja diredai oleh Allah, bukan sahaja diredai oleh manusia yang baik sekitar dia, tetapi dia juga diredai oleh seluruh alam. Maknanya alam ini bersama dengannya. Sebab apa? Alam ini semuanya makhluk Allah yang taat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Apabila ada kaum yang tidak taat, maka alam ini pun akan bergoncang. Alam ini akan rasa rasa tertekan dengan ada orang jahat. Sebab itu suatu hari di Madinah, apabila bumi bergegar, dan kat Madinah pernah berlaku satu kegagaran, kemudian Allah, Sayyidina Umar menghimpunkan semua sahabat yang ada pada ketika itu, yang masa tu Sayyidina Umar khalifah lah. Dia menghimpunkan penduduk Madinah, dia kata, wahai ahli Madinah, sekiranya bumi Madinah ini, bumi Allah tidak akan bergegar melainkan adanya dosa yang berlaku di atas muka bumi ini, di atas bumi ini, bumi Allah Madinah ini. Sekiranya bergegar kali kedua, aku akan suruh kamu semua keluar. Nak jaga kemuliaan bumi Madinah kan. Dan Umar pun tahu, Umar faham. Bukannya semata-mata, okey, kenapa bergegaran Oh, kerana platonik tidak sekatalah apa semua jadi ada pertemuan platonik, maka jadilah gegaran. Inilah penerangan saintifik, ketinggian ilmu dan semua. Tidak, dia tafsiran kita melangkaui tafsiran saintifik ataupun melangkaui tafsiran-tafsiran begitu. Tafsiran kita adalah melihat kepada tadbir dan susunan Allah Subhanahu Wa Taala.
Jadi apabila mereka mendustakan Rasul, sebenarnya mereka mendustakan Tuhan dan mereka mendustakan alam bersama dengan mereka itu. Alam-alam ini semuanya Muslim. Dan alam makhluk haiwan ini kata Muslim, semuanya makhluk Allah yang bertasbih. Kan? Maknanya mereka ini bertasbih mengagungkan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi apabila kita tidak Muslim dan kita na'udzubillah kafir, kekufuran itu merupakan satu bentuk kezaliman yang zalimnya bukan pada dirinya sendiri tapi zalimnya kepada seluruh benda yang ada sekeliling dia. Dan sebab itu bila kita bahas benda ni mengenai kepentingan nubuah, sebenarnya sebab itu nubuah Allah SWT menyatakan kepada Nabi Muhammad, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, tidaklah kami utuskan engkau wahai Muhammad melainkan satu bentuk rahmat kepada seluruh alam. Maknanya nak kata bukan rahmat untuk manusia sahaja, rahmat untuk haiwan, rahmat untuk tumbuh-tumbuhan. Sebab apa? Sebab dekat dalam pesanan Nabi ada bagaimana jangan menzalimi haiwan, nak menyembelih pun sembelih dengan ihsan. Perasaan haiwan ketika kita sembelih, tak boleh sembelih depan kawan dia. Itu semua benda ni apa kaitan dengan manusia? Kita nak makan daging dia, kita bukannya nak tahu, kita bukannya nak ambil testimoni dia ke apa kan, tak ada. Tapi Islam sekecil-kecil perkara itu diambil berat kerana apa? Kerana Islam ini adalah satu agama fitrah, agama semula jadi. Sebab apa? Ia adalah nak kata kalau lah kambing dan itu beragama, agama mereka adalah Islam. Maknanya mereka ini bertauhid. Mereka ini adalah makhluk Allah SWT yang mengikut suruhan Allah SWT. Kan? Cumanya dibeza dengan kita, mereka tidak mukallaf. Mereka tidaklah ada Rasul untuk nak sebab mereka sendiri tidak ada dosa dan pahala. Maknanya tidak dihisap macam manusia lah. Tapi mereka ni wujud untuk apa? Untuk memudahkan kerja manusia. Dan bila dia boleh jadi betul-betul serve manusia, bila dia boleh redha dengan manusia, bila dia boleh bersama-sama dengan manusia, bila manusia juga beriman, manusia juga memegang risalah tauhid dan juga beriman dengan Nabi Muhammad SAW ataupun nabi-nabi yang datang kepada mereka sebelum ini. Jadi kat situ kita boleh relate kan kepentingan nubuah, bagaimana, kenapa Nabi kena datang kepada kita, dan juga perutusan nubuah itu adalah satu bentuk rahmat daripada Allah Subhanahu Wa Taala ke atas hamba-hambanya. Sebab tanpa Nabi, tanpa nubuah itu, kita tak akan mampu kenal Tuhan. Kita tak akan mampu kenal siapa diri kita. Kita tak akan mampu kenal kenapa kita datang kat sini. Jadilah akhirnya falsafah barat ataupun ahli-ahli falsafah cuba memformulakan makna kebahagiaan, makna kehidupan, apakah erti kehidupan, apakah itu roh apa dan seumpamanya. Mereka cuba mendefinisikan dengan kajian-kajian yang empirikal dan seumpamanya. Akhirnya mereka ke laut ataupun mereka tidak mampu menyelesaikan masalah itu kerana di sisi mereka semuanya boleh dipertikaikan. Mereka menghilangkan sumber wahyu sebagai satu sumber untuk berfikir, sebagai satu sumber maklumat yang kuat. Akhirnya mereka berdiri di atas perkara-perkara yang tidak muktamad. Semua benda boleh direvise, semua benda boleh dirungkai semula. Jadi kat situ kita tengok bagaimana Allah SWT mendatangkan satu persatu. Bagaimana Allah SWT mendatangkan satu persatu kisah-kisah kaum. Dan kita cuba dah memberikan gambaran keterkaitan di antara nubuah dan tauhid. Dan bagaimana tauhid ini menunjukkan kepada kita satu kefahaman ataupun di sana adanya Tuhan, dan nubuah datang untuk kita memberitahu siapakah Tuhan, apakah ciri-cirinya, apa kita kena buat, dan juga apakah tugasan kita di atas muka bumi ini, dan siapakah hatta diri kita sendiri mengenalkan diri kita terhadap hakikat kejadian kita, serta nubuah juga memberitahu kita mengenai alam yang ada kat sekeliling ni. Adanya malaikat. Kalau tanpa nubuah kita tak tahu ada malaikat ke tidak. Ada ke jin. Keluarlah benda-benda yang mengarut-ngarut ni kan. Jadi Allah SWT apabila menceritakan mengenai kehancuran kaum-kaum yang ada, yang tadi itu kita dah sebut, semuanya itu Allah akhiri dengan satu kata-kata ataupun satu ayat yang terakhir mungkin untuk kita pada malam ini. Allah mengatakan afa'ayna bil khalqil awwal. Adakah kami penat dengan penciptaan yang pertama, kamu ini diciptakan kali pertama? Balhum fi labsin min khalqin jadid. Sedangkan mereka ni orang kafir inilah, mereka ini keliru untuk macam mana kami boleh menghidupkan balik semula manusia itu. Allah kata kalaulah kami boleh menciptakan kamu ini daripada tiada kepada ada, sudah pasti mencipta daripada yang telah ada itu lebih senang. Maknanya mereka itu tidak pernah menafikan
Bagaimana Tuhan menciptakan from zero, tak ada benda, daripada tak ada kepada ada, kan? Apatah lagi daripada yang dah sedia ada, kan, kepada yang baru, kan? Kepada satu kebangkitan yang baru. Itu lebih tak susah lah, kan? Balhum fi labsin min khalqin jadid. Sama sekali tidak, bahkan mereka ragu-ragu tentang penciptaan yang baru. Jadi saya kira sampai sini dulu saya punya perkongsian mengenai kitab ini, ataupun perbahasan ini kita akan sambung seterusnya mengenai bagaimana Allah SWT, kita akan sambung daripada ayat ke-15 lah, kan? Allah ceritakan bagaimana ilmu Allah SWT meliputi seluruh manusia, dan juga Allah menceritakan mengenai kematian dan juga pada hari akhirat dan seumpamanya. Kita akan sambung insya-Allah perbahasan kita pada minggu hadapan. Jadi saya buka kepada persoalan sekiranya ada persoalan daripada penonton. Okey, saya kira tak ada persoalan. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kita taufik dan hidayah untuk kita berpegang kepada ajaran-ajaran Al-Quran dan juga apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan berpegang dengan syariah Islam itu sendiri, dan juga serta bagaimana mudah-mudahan Allah SWT memandu kita untuk beramal di dalam bulan Rajab ini yang kita mempunyai lebih kurang 48 hari lebih kurang gitulah, ataupun 47 hari untuk menuju ke bulan Ramadan. Yang baik datang daripada Allah SWT, yang salah silap datang daripada diri saya sendiri. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.